Assalamualaikum, saya ucapkan kepada pensyarah tercinta yang berbahagia Dr. Julaina binti Nopia. Saya Nur Hazira binti Husin bersama rakan berbentang yang lain iaitu Nurul Amira binti Mahzaid, Qaratul Amira binti Osman, Nur Afika Haziah binti Basir dan Ifa Sakinah binti Osman. Pada kali ini, kami akan membentangkan mengenai analisis kesalahan bahasa dalam penulisan karangan bagi pelajar bukan Melayu di sebuah sekolah berasrama penuh. Baiklah, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah termaktub dalam Perkara 152, iaitu satu ketepatan yang menyebut bahawa bahasa kebangsaan bagi Malaysia ialah bahasa Melayu. Melalui ketepatan inilah, maka kerajaan telah merancang dan melaksanakan satu dasar pendidikan, iaitu Akta Pendidikan 1961, bahawa bahasa Melayu digunakan di semua sekolah. Dengan ini, sistem pendidikan telah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar melalui pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan institusi-institusi pendidikan. Walaupun bahasa Melayu merupakan antara bahasa yang mempunyai penutur paling ramai di Malaysia dan juga pernah menjadi bahasa antarabangsa, tetapi penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan masih berada pada tahap yang rendah. Kenyataan ini telah dibuktikan oleh Lembaga Periksaan Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengatakan bahawa berlakunya unsur-unsur kesalahan penggunaan bahasa Melayu di kalangan pelajar bukan Melayu ini. Kemerosotan presentasi bahasa Melayu bagi pelajar bukan Melayu ini telah menimbulkan kesedaran kepada pengkaji untuk membuat ujian dan penganalisan terhadap kesalahan-kesalahan bahasa pelajar bukan Melayu ini. Berhubung dengan itu, kajian telah dilakukan ke atas pelajar bukan Melayu yang mengambil peperiksaan PMR dan SPM di Sekolah Menengah Sains Tun Syed Shahabuddin. Sekolah Menengah Sains Tun Syed Shahabuddin ataupun dikenali sebagai SMS PSS merupakan sebuah sekolah yang diiktiraf sebagai sekolah berasrama penuh di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekolah ini pada mulanya dikenali sebagai Sekolah Menengah Sains Pulau Pinang SMSPP yang ditubuhkan semenjak tahun 1973. Pengambilan pelajar untuk memasuki sekolah ini terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, India dan juga Cina yang cemerlang dalam akademik. Data akan dianalisis melalui pengambilan skrip latihan karangan yang dilakukan oleh pelajar bukan Melayu ini. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan mengenai objektif kajian kumpulan kami. Kajian ini bertujuan untuk menjawab objektif yang pertama iaitu mengenal pasti bentuk kesalahan dalam kalangan pelajar bukan Melayu di Sekolah Menengah Sains Tun Syed Shahabuddin. Masalah ketabahasaan yang dihadapi oleh mereka akan dikenal pasti melalui pengambilan contoh-contoh karangan yang dilakukan oleh pelajar bukan Melayu ini. Manakala, kajian ini juga bertujuan untuk merungkai objektif yang kedua iaitu menganalisis jenis-jenis kesalahan dalam kalangan pelajar bukan Melayu di Sekolah Menengah Sains Tun Syed Shahabuddin. Bentuk kesalahan yang telah ditemui akan dianalisis pula kepada pembahagian jenis-jenis kesalahan yang terdapat dalam tata bahasa Melayu. Kesalahan bahasa yang timbul dalam kalangan pelajar bukan Melayu ini semestinya mempunyai faktor yang mendorong mereka melakukan kesalahan dalam bahasa. Oleh itu, objektif ketiga pula adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong pelajar bukan Melayu ini melakukan kesalahan dalam berbahasa. Terima kasih Saudari Hazira. Sekarang saya akan teruskan dengan permasalahan kajian. Kajian kami menghadapi masalah kerana kajian terhadap kesalahan tata bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu masih kurang dijalankan. Seterusnya, kami memperolehi data yang terhad kerana hanya terdapat segelintir sahaja pelajar bukan Melayu yang belajar di sekolah tersebut. Seterusnya, kesalahan dalam karangan responden pelajar bukan Melayu mempunyai beberapa kesalahan sahaja kerana sekolah yang kami pilih diiktiraf sebagai sekolah berasrama penuh dan pelajar yang belajar di sana adalah pelajar yang cemerlang dalam akademik. Dan akhir sekali,
kami menghadapi masalah kerana aktiviti kajian lapangan tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Hal ini kerana mereka tidak membenarkan tetamu masuk bagi menyekat ataupun membendung penularan penyakit berjangkit seperti sekarang iaitu COVID-19, dan kami hanya dapatkan data secara online sahaja. Assalamualaikum, nama saya Ifah Sakinah binti Uthman. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu kajian literatur. Okey, untuk kajian literatur ini, kandungan suratan karya ini meliputi kajian dan penulisan terdahulu yang telah dijadikan rujukan oleh pengkaji dalam melaksanakan tugasan ini. Okey, kami sebagai pengkaji merujuk kajian daripada yang pertama, Nur Asri Muhammad Noh dan Abdul Halim Muhammad pada 2017 yang bertajuk Gangguan Bahasa dari Aspek Tata Bahasa dalam kalangan pelajar Melayu. Yang kedua, kami merujuk pengkarya daripada Zaliza Muhammad Nasir pada tahun 2017 yang bertajuk Kesalahan Tata Bahasa Bahasa Melayu dalam Penulisan Karangan Pelajar. Yang ketiga kami merujuk penulisan Salinah Jaafar dan Rohaidah Harun yang diterbitkan pada tahun 2016 yang bertajuk Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Yunan di Akademi Pengajian Melayu. Yang keempat, kami merujuk Siti Baidura Kasiran dan Nurul Jamilah Rosli yang bertajuk Analisis Kesalahan Tata Bahasa Bahasa Melayu dalam karangan pelajar asing di sebuah institusi pengajian tinggi awam. Terima kasih diucapkan buat saudari Ifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah Hazia binti Basir dan saya akan menerangkan bahagian metodologi kajian. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan apakah kaedah kajian yang telah kami lakukan dan kami gunakan bagi menyempurnakan analisis kajian kumpulan kami. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan dan berkongsikan kepada anda semua berkaitan pendapat tokoh mengenai metodologi kajian. Tokoh yang saya maksudkan adalah Hombi pada tahun 1955, di mana beliau telah menyatakan bahawa metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Bagi kumpulan kami telah menggunakan dua jenis kaedah kajian iaitu kaedah kualitatif dan kajian lapangan. Bagi kaedah kualitatif, ianya lebih bersifat deskriptif di mana ia melibatkan penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Ianya juga tidak mengutamakan data-data yang berbentuk statistik ataupun bernombor kerana kaedah ini kurang berstruktur, malah bersifat terbuka dan lebih menumpukan kepada proses pengkajian. Bagi kajian kumpulan kami, kaedah kualitatif ini telah dijalankan dengan mengenal pasti kesalahan bahasa dalam penulisan karangan pelajar bukan Melayu di Sekolah Menengah Sains Tun Said Shahabuddin di Pulau Pinang. Responden yang terlibat juga adalah terdiri daripada pelajar bukan Melayu iaitu Cina dan juga India. Kumpulan kami telah memilih kaedah analisis teks di bawah kaedah kualitatif kerana ianya melibatkan penulisan karangan yang dipilih secara rawak daripada pelajar bukan Melayu melalui sekolah yang telah kami pilih. Kami telah memilih kaedah ini kerana karangan ialah satu data bertulis untuk melihat kemampuan pelajar menyampaikan mesej dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Kaedah yang seterusnya digunakan oleh kumpulan kami adalah kajian lapangan. Kaedah ini merupakan satu kaedah yang perlu ditikberatkan kerana ianya boleh dijadikan sebagai sumber terpenting untuk mendapatkan maklumat baru dengan lebih jelas. Bagi kajian yang dilakukan ini, pengkaji telah melaksanakan kajian lapangan di Sekolah Menengah Sains Tun Said Shahabuddin di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ekoran daripada pandemik COVID-19, pengkaji telah mendapatkan bantuan daripada salah seorang guru bahasa Melayu di sekolah tersebut untuk melaksanakan tugasan yang kami arahkan menerusi platform e-learning, seterusnya mengumpulkan karangan tersebut untuk dianalisis bentuk dan jenis kesalahan yang lazim dilakukan. Baiklah, seterusnya kita beralih pada bahagian dapatan kajian. Pada bahagian ini, kami telah mengemukakan hasil daripada analisis
pemerhatian dan pengumpulan data yang didapati daripada karangan pelajar bukan Melayu di sekolah pilihan kami. Keseluruhan analisis ini melibatkan beberapa orang pelajar bukan Melayu yang telah membuat kesalahan dalam berbahasa dengan betul. Kesalahan pertama yang dapat dilihat adalah dari segi kata ganti nama diri. Penggunaan kata ganti nama dengan betul sering membawa kemusykilan kepada penulis dalam berbahasa. Isu penyalahgunaan kata ganti nama ia bukanlah suatu yang baru dalam kalangan pengguna bahasa. Sebagai contoh kesalahan yang dibuat oleh pelajar bukan Melayu tersebut ialah pada ayat ia menjadi suatu kepentingan. Perkataan ia di sini merujuk kepada kerjaya yang dapat dikategorikan sebagai benda ataupun perkara. Dengan ini, perkataan ia tidak boleh digunakan untuk binatang maupun benda. Jadi, suatu ayat mestilah didasarkan dengan subjek dan predikat. Maka, pembetulan bagi ayat tersebut ialah kerjaya ini menjadi suatu kepentingan bagi menjadikan ayat tersebut lebih tepat penggunaannya. Selain itu, kesalahan kata ganti nama yang terdapat dalam penulisan pelajar juga adalah penggunaan kata ganti nama aku. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai satu bentuk kesalahan kerana pada awal penulisan, perkataan saya telah digunakan, namun pada pertengahan penulisan, perkataan tersebut telah digantikan dengan aku. Sepatutnya, jika pada awal penulisan perkataan saya telah digunakan sebagai kata ganti nama diri, maka perkataan tersebut perlulah dikekalkan sehingga di akhir penulisan karangan. Begitu juga dengan kesalahan kata ganti nama diri dalam perkataan rakanku yang perlu digantikan dengan rakan saya kerana telah melibatkan dua kata ganti nama yang berbeza. Seterusnya, kita beralih kepada bentuk kesalahan kedua iaitu dari segi kata adjektif. Kata adjektif dapat ditakrifkan sebagai kata yang berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Kata adjektif boleh dikenal pasti apabila sesuatu kata itu boleh menerima kata penguat. Dari segi kesalahan penggunaan darjah penghabisan dalam contoh di atas dapat dielakkan sekiranya pelajar memahami cara pembentukannya. Oleh sebab itu, awalan perkataan paling dan sekali tidak boleh digunakan dalam satu ayat kerana bentuk tersebut adalah lewah. Jadi, kesalahan perkataan terpenting sekali hanyalah perlu ditulis penting sekali dan paling teruja sekali hanya boleh dieja paling teruja atau teruja sekali. Sekian sahaja daripada saya. Kita teruskan pembentangan dengan pembentang yang seterusnya iaitu Saudari Mirah. Terima kasih kepada Saudari Afika atas pembentangan sebentar tadi. Saya, Nurul Amirah binti Mahzan, akan meneruskan pula pada pembentangan seterusnya iaitu bahagian kesalahan ejaan. Faktor ejaan membawa makna yang sangat penting kepada kita. Hal ini kerana apabila ejaan itu dieja salah atau sengaja diubah-ubah, maksud daripada ayat tersebut akan menjadi lain. Menurut Pak Imah, pada tahun 2004 iaitu pada tahun 2004 menyatakan bahawa kesalahan ejaan dalam sesuatu bentuk penulisan akan mengganggu kelancaran pembaca untuk memahami fakta-fakta yang baik daripada ayat yang ingin disampaikan. Antara kesalahan ejaan yang sering kita lihat adalah yang dapat kami kesan daripada penulisan pelajar sekolah ini ialah dari perkataan sebahagian, yang mana pelajar ini menulis ejaan ini dengan perkataan sehabagian. Mungkin pelajar ini terkeliru dengan ejaan yang sebenar, iaitu ejaan sebenar ialah sebahagian. Seterusnya dari segi perkataan berlangsung, yang mana mereka menggugurkan huruf G, iaitu menggugurkan huruf G pada suku kata yang kedua iaitu berlangsung, di mana mereka mengeja dengan perkataan berlangsung sahaja. Seterusnya ialah dari segi perkataan perjalanan, pula, yang mana pula mereka menambah perkataan K iaitu pula, disebut sebagai pula, yang mana mereka mungkin terpengaruh dengan komunikasi
harian mereka. Antara kesalahan-kesalahan yang lain ialah dari segi kesalahan kata terbitan. Kata terbitan ini ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Kata terbitan ini terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan pula membawa maksud unit-unit bahasa yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Antara kesalahan tata bahasa yang dapat dikesan dan sering dilakukan oleh pelajar bukan Melayu ialah dalam penggunaan imbuhan. Kesalahan ini sering dilakukan oleh pelajar ketika mereka hendak membentuk atau membina ayat dengan kata-kata yang berimbuhan. Seperti yang kita sedia maklum, imbuhan bermaksud bentuk terikat yang ditambah pada sesuatu kata. Selepas kami membuat penilaian terhadap karangan pelajar bukan Melayu ini, kami mendapati bahawa terdapat beberapa perkataan yang telah disalahgunakan atau disalah guna oleh para pelajar, yang mana seperti perkataan memenatkan, yang mana mereka mengeja dengan tidak betul, iaitu mengeja dengan perkataan mempenatkan yang sepatutnya dieja dengan memenatkan. Seterusnya dari segi perkataan lepaskan, mereka tidak mengguna perkataan yang betul, iaitu melepaskan dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga kesalahan kata terbitan yang melibatkan perkataan perniagaan. Pelajar menggunakan kata berniaga dalam ayat mendidik anak bangsa dalam berniaga, yang menunjukkan bahawa penggunaan imbuhan ber dalam ayat tersebut adalah tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan ber membawa maksud perlakuan. Oleh itu, imbuhan apitan yang sesuai digunakan ialah imbuhan pe-an, kerana kata dasar niaga merupakan kata kerja dan tidak sesuai ditambah dengan imbuhan yang mengekalkan perkataan itu sebagai kata kerja, kerana kata yang sesuai pada ayat tersebut ialah kata nama. Kesalahan yang seterusnya ialah kesalahan kata nama khas. Kata nama khas ini merujuk kepada perkataan yang khusus pada nama, tempat, haiwan, benda dan sebagainya. Kata nama khas perlu dieja dengan huruf yang besar di setiap permulaan ayat atau kata. Oleh itu, kami pengkaji telah mendapati bahawa pelajar bukan Melayu ini tidak mengeja kata nama khas dengan tidak menggunakan perkataan besar di setiap perkataan mereka. Contohnya, kata nama khas yang dapat kami senaraikan ialah gerai hoki, di mana mereka mengeja dengan gerai hoki saja. G dan H tidak menggunakan huruf besar. Yang sepatutnya G iaitu gerai menggunakan huruf besar, hoki, H menggunakan huruf besar, dan seterusnya ialah dari segi perkataan Dewan Gemilang. Dewan Gemilang juga mereka mengeja Dewan Gemilang dengan menggunakan huruf biasa ataupun perkataan biasa tanpa menggunakan huruf besar di hadapan, kerana kata nama khas ini adalah untuk menunjukkan bahawa sesuatu nama itu khusus untuk dia sahaja, bukan istimewa untuk mana-mana kawasan, nama tempat, nama haiwan, nama orang dan sebagainya. Seterusnya, kesalahan yang keenam ialah kesalahan dalam penggunaan kata hubung. Kesalahan ini biasanya terjadi akibat pelajar bukan Melayu ini kurang memahami cara dan konsep menggunakan kata hubung dengan betul dalam bentuk ayat. Kata hubung merupakan kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa dalam ayat gabungan atau ayat pancangan. Kata hubung juga digunakan untuk menggabungkan ayat dengan perkataan sehingga menjadi ayat yang berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk. Oleh itu, kesalahan kata hubung yang dapat dilihat adalah pelajar tidak menggunakan kata hubung, malah hanya meletakkan tanda noktah dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, yang dapat dilihat dalam ayat, menaiki bas sekolah, titik, kami tiba di destinasi pada pukul 9 pagi. Ayat yang betul adalah menaiki bas sekolah dan kami tiba di destinasi pada pukul 9 pagi. Ayat tersebut akan menjadi tepat dan lebih gramatis dengan menggunakan kata hubung dan di antara perkataan sekolah dan juga kami. Manakala kesalahan yang ketujuh adalah kesalahan dari segi penggunaan kata sendi. Kebanyakan pengguna bahasa masih tidak faham akan penggunaan kata sendi dengan betul.
Menurut Awang Sarian, kesalahan umum penggunaan kata sendi nama terbahagi kepada dua, iaitu kesalahan penggunaan kata sendi dan pengabaian penggunaan kata sendi. Kata sendi ditakrifkan sebagai perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Kata sendi juga bertugas untuk menghubungkan frasa nama dengan kata-kata atau frasa lain dalam ayat. Antara contoh kesalahan kata sendi yang digunakan dalam penulisan salah seorang pelajar bukan Melayu ini adalah kesalahan dalam penggunaan kata sendi kepada yang seharusnya digantikan dengan perkataan untuk mengikut kesesuaian makna yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, ayat dalam penulisan ini adalah kem ini diadakan khas kepada pelajar tingkatan 5. Ayat ini perlulah digantikan dengan kata sendi yang sesuai, iaitu kem ini diadakan khas untuk pelajar tingkatan 5. Hakikatnya, kesalahan kata sendi ini sering berlaku kerana pelajar bukan Melayu ini kurang menguasai dan memahami binaan dan penggunaan kata sendi dengan betul dalam membentuk ayat. Kebanyakan pelajar kurang memahami penggunaan maksud sesuatu perkataan dalam konteks tertentu. Oleh itu, terhasillah pemilihan istilah yang tidak tepat dalam ayat, seterusnya menjejaskan makna atau mesej yang ingin disampaikan. Malah, terdapat juga penggunaan kata atau istilah yang salah digunakan dalam karangan pelajar bukan Melayu ini. Dengan ini, kesalahan istilah merupakan kesalahan yang terakhir dilakukan oleh pelajar bukan Melayu ini. Antara kesalahan istilah yang ditemui dalam penulisan karangan pelajar ini adalah perkataan pemberian hadiah yang seharusnya digantikan dengan perkataan penyampaian hadiah. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam penulisan ini menunjukkan bahawa berlakunya satu pertandingan yang diadakan dan pasukan yang memenangi pertandingan tersebut akan mendapat hadiah daripada guru. Maka, perkataan penyampaian hadiah lebih sesuai digunakan dalam konteks ini. Jadi, itu saja yang ingin saya kongsikan mengenai kesalahan yang terdapat dalam karangan pelajar bukan Melayu ini. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan bahasa tidak hanya berlaku semasa seseorang itu bertutur, bahkan berlaku juga semasa seseorang itu menulis. Faktor menyebabkan kesalahan berbahasa yang pertama adalah sikap dan minat pelajar. Pelajar bukan Melayu kurang membaca buku atau bahan dalam bahasa Melayu. Seterusnya, jika mereka membaca juga adalah kerana atas dorongan kawan. Hal ini menyebabkan kawan yang Melayu mempengaruhi sikap pelajar terhadap bahan yang dibaca. Dan jika mereka berkawan dengan kawan Melayu, bahan dan yang mereka akan baca adalah buku bahasa Melayu. Seterusnya, peranan ibu bapa iaitu untuk memupuk minat membaca anak-anak dengan memberi galakan kepada mereka dan membeli buku bacaan bahasa Melayu kepada anak-anak mereka. Peranan guru pula adalah seharusnya guru membawa pelajar untuk membaca buku bahasa Melayu di perpustakaan sekolah. Hal ini kerana membaca adalah amalan yang mulia dan digalakkan untuk dijadikan sebagai amalan seharian, dan mereka diharapkan untuk untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai alat untuk mereka mempelajari bahasa Melayu untuk lulus dalam peperiksaan ataupun untuk mendapatkan sijil SPM semata-mata. Faktor yang kedua adalah suasana persekitaran bahasa kedua. Guru boleh menekankan aspek ini dalam proses pengajaran bahasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam kelas. Yang pertama, guru boleh menekankan tentang aspek makna atau maksud perkataan, ayat dan wacana yang tepat serta sesuai dengan situasi budaya dan sosial masyarakat. Yang kedua, aspek tata bahasa seperti penggunaan imbuhan yang betul, struktur ayat dan pembendaharaan kata. Dan yang ketiga, penggunaan laras bahasa yang berbeza dan sesuai dengan tujuan pertuturan, pendengaran, situasi dan tempat.
Dalam proses PMP pula, pelajar boleh mengaitkan aksi dengan pertuturan dan mereka juga boleh menjawab soalan rakan atau guru dalam bahasa Melayu. Seterusnya, guru juga boleh membina soalan berdasarkan bahan-bahan dan bercerita berdasarkan cerita yang didengar, dan pelajar boleh menulis semula ayat yang dibacakan oleh guru dalam kelas. Faktor yang ketiga pula adalah kemahiran dalam berbahasa. Seperti yang saya nyatakan tadi, ibu bapa boleh memainkan peranan dengan kerap membacakan buku cerita di waktu 8 ataupun sebelum tidur. Dan pelajar bukan Melayu juga boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan menggunakan bahasa Melayu. Hal ini bagi menyebabkan mereka akan peka dan fasih akan sebutan, fonem atau perkataan yang dituturkan mereka. Dan mereka juga boleh aktif dalam proses pembelajaran dalam bilik darjah seperti menyertai perbincangan kelas dan sesi soal jawab. Sekolah rendah jenis kebahasaan Cina dan Tamil juga boleh mendengar laporan berita dan berdialog dengan rakan dalam sesuatu situasi. Dan mereka juga boleh boleh cuba untuk membuatkan laporan dalam macam mengaplikasikan ataupun mengolah cara penyampaian pembaca berita di depan rakan-rakan bagi membaiki percakapan dan perkataan-perkataan yang susah untuk disebut mereka, dan jika mereka bercakap di depan rakan-rakan menggunakan sebutan-sebutan bahasa Melayu, dan rakan-rakan mereka boleh membetulkan jika mereka salah dalam menyebutkan sesuatu perkataan dalam bahasa Melayu. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tata bahasa dalam kalangan pelajar antaranya ialah sikap mengagungkan bahasa asing. Orang ramai kian lupa bahawa satu masa dahulu, bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca. Bahasa Melayu dipercayai menjadi bahasa lingua franca pada zaman bahasa Melayu klasik, iaitu pada awal abad ke-14 Masihi hingga ke akhir abad ke-18 Masihi. Bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam pentadbiran dan perniagaan. Namun begitu, pada abad ke-21, bahasa Melayu dipandang rendah oleh penutur bahasa itu sendiri dan juga bukan penutur. Fenomena ini mestilah ditangani dengan kadar segera kerana bimbang jikalau berlanjutan bahasa Melayu akan dilupakan dan tidak lagi menjadi bahasa rasmi di negara kita, iaitu Malaysia. Seterusnya ialah suasana pembelajaran. Kebiasaannya pada era moden ini, tidak kira apa sahaja subjek yang kita pelajari, termasuklah matematik, sains dan sebagainya, terdapat setengah guru yang akan menyampaikan maklumat pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan dua bahasa atau pencampuran kod bahasa, contohnya seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, hal ini secara tidak langsung telah menimbulkan kebiasaan pada para pelajar bukan Melayu ini untuk terus melakukan kesalahan kerana beranggapan bahawa perkara itu tidak akan mengganggu apa-apa kepentingan dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Perkara ini perlulah segera ditangani oleh pihak yang berkaitan bagi membantu pelajar agar lebih berhati-hati dan tidak terlalu kerap melakukan kesalahan berbahasa, tidak kira dari segi penulisan maupun komunikasi. Itu sahaja daripada saya, Ifah Sakinah. Sekian, terima kasih. Terhadap kesalahan dalam kalangan pelajar bukan Melayu merupakan satu tindakan atau satu perkara yang sangat berguna, berfaedah, bermanfaat dan bernilai kepada mana-mana individu atau mana-mana masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana hal ini juga dapat membantu pelajar kini untuk mengenal pasti jenis atau kesalahan-kesalahan yang sering mereka lakukan tanpa mereka sedari. Di samping itu, dengan kajian ini juga dapat membuka atau memberi pengetahuan kepada masyarakat luar tentang kesalahan penggunaan bahasa yang sering dilakukan, dan semoga dengan adanya kajian ini masyarakat dan para pelajar dapat melakukan sesuatu perubahan yang baru dalam menaikkan
lagi nama bahasa Melayu hingga ke pesada dunia. Di samping itu, telah menjadi kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbahasa Melayu, sama ada sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua, untuk mempraktikkan serta mengamalkan penggunaan bahasa kebangsaan kita ini dengan cara yang baik dalam kehidupan seharian kita. Walau bagaimanapun, dapat dirumuskan bahawa pembelajaran bahasa Melayu tidaklah begitu sukar bagi pelajar bukan Melayu. Namun, sokongan dan galakan daripada rakan-rakan, guru dan ibu bapa sangat diperlukan. Dari masa ke masa, kemahiran pertuturan dan pemahaman pelajar akan dapat diperbaiki dengan cara membaca buku atau bahan-bahan rujukan yang berbahasa Melayu. Oleh itu, diharapkan agar pelajar bukan Melayu, terutamanya golongan muda, dapat mempraktikkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita, iaitu Malaysia. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.